Kenapa baju dengan warna langsir sama? Jawapannya adalah kerana nak jimat, jadi beli langsir buat baju sekali. Baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama-sama untuk kita bercerita dan bersembang-sembang dalam keadaan kita ni mungkin ada yang dah bosan duduk di rumah, ada yang kata asyik tengok peti air saja dekat rumah, maka eloklah juga masa kita terisi dengan kita bersembang-sembang seketika pada malam ini. So ini kali kedua lah saya live dalam bilik sendiri, komputer sendiri, kamera sendiri. Jadi kalau ada kelemahan tu saya mohon maaf. Kalau ada yang tanya kenapa baju dan langsir warna sama, ini adalah langkah penjimatan kerajaan Ruzaimi dalam rumah ni kerana beli baju dan langsir kainnya sama, sebahagian buat baju, sebahagian buat langsir. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membacakan kepada tuan-tuan dan puan-puan hadis daripada Abi Dzar, riwayat Imam Muslim. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis yang dengan lafaz yang hampir sama. Kata Abu Dzar, an Abi Dzarrin anna radhiyallahu anhu anna nasan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi inna bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbir wa kulli tasbihatin sadaqah wa bikulli tahmidatin sadaqah wa bikulli takbiratin sadaqah wa bikulli tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'rufi sadaqah wa nahyin 'anil munkar sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awalaysa law wada'aha fi halal hal kana law wada'aha fi haram hal kana alayhi wizr. Qalu na'am. Qala wa kadzalika law wada'aha fi halal atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar ni ialah di antara sahabat Nabi yang hebat, sahabat Nabi yang mana dia merupakan salah seorang daripada Ahlus Suffah, orang yang duduk di belakang Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang miskin, orang yang banyak menghabiskan masa hidupnya ketika mana hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini duduk di masjid dan mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Dzar ni, sebab itu kita tengok di antara sahabat-sahabat Nabi, Abu Dzar di antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah Abu Dzar ni masuk Islam juga menarik. Nanti kalau ada masa kita cerita. Kalau masa
perintah berkurung ini masih panjang, nanti insya-Allah saya akan ceritakan. Ini kita nak cerita pasal hadis yang lain. Dan Abu Dzar ni terkenal sebagai seorang sahabat yang suka bersedekah. Tak suka untuk simpan harta banyak-banyak. Jadi dalam hadis ni, hadis Abu Dzar ni, mungkin ada juga yang tak tahu nama sebenar Abu Dzar ni. Kalau saya tanyalah pada yang mengikuti kuliah pada malam ini, siapa agak-agak nama Abu Dzar? Siapa tahu? Kan? Siapa agak-agak nama Abu Dzar? Ada yang cadang kepada saya untuk pakai earphone. Jadi saya try pakai earphone. Tak jelas lah. Sekejap saya try pakai earphone ya. Saya try dulu pakai earphone. Tes. Dengar tak? Dengar tak? Kalau dengar tolong bagi komen. Okey, alhamdulillah. Ada yang kata dengar So saya pakai inilah sebab kata lebih jelas dengarnya. Baik, alhamdulillah ada yang jawab. Nama sebenar Abu Dzar adalah Jundab ataupun Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Betul, jawapan dia betul. Itu adalah nama sebenar Abu Dzar. Tetapi dia lebih masyhur ataupun lebih glamour dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Ada juga yang kata Ustaz pasanglah aircon kat belakang tu. Panaslah. Kalau saya pasang aircon kat sini pun bukannya awak boleh rasa sejuknya tu. Kadang-kadang demo ni. Jangan distractkan saya dengan kuliah yang saya nak bagi ni. Okey. Kat sini baru lepas hujan. Jadi tak ada keperluan untuk pasang aircon. Nanti kalau waktu panas nanti saya pasang. Dan Tanjung Malim ni kalau hujan dia sejuk. Sebab dia berada berhampiran dengan kaki bukit Banjaran Titiwangsa. Okey. Kita teruskan hadis ni. Abu Dzar kata, ada beberapa orang daripada sahabat Nabi SAW datang mengadu kat Nabi. Mereka kata, ya Rasulullah, sesungguhnya orang kaya telah membawa lari pahala. Ahlud dusur ni orang kaya, orang yang ada harta, telah membawa lari pahala banyak. Kenapa? Mereka kata, yusalluna kama yusalli, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. So itu alasan mereka datang berjumpa Nabi. Mereka kata, ya Rasulullah, ada pula yang kata tak dengar. Dengar tak? Mana lagi dengar? Macam ni ke ataupun macam tadi? Tak payah pakai. Majoriti kata tak payah pakai. So saya tak pakai lah. Baik. Mereka kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya ni, atau kita kata orang kaya lah, orang banyak harta ni, telah bawa lari pahala. Maksudnya yang datang kepada Nabi ni mungkin orang yang agak sedikit sempit dari sudut rezeki lah. Mereka kata, dah bawa lari pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka bersalat seperti mana kami salat. Maksudnya orang kaya salat macam mana kami salat. Wa yusalluna kama wa yasumuna kama nasum. Dan mereka berpuasa seperti mana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Dan mereka bersedekah dengan lebihan harta yang mereka ada. So kat sini sahabat ni, dia mengadu dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, orang kaya ni dah bawa lari harta, dah bawa lari pahala banyak.
Kenapa kami orang miskin ni tak boleh nak kejar mereka? Iaitu, mereka boleh solat seperti mana kami solat. Di sini pahala sama. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa seperti mana kami berpuasa. Tapi ada satu kelebihan yang ada pada mereka yang orang miskin tak boleh ikut. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Apa ni? Mereka bersedekah dengan lebihan harta yang mereka ada. Yang ni orang miskin tak boleh nak tiru. Seorang miskin mungkin makan tak cukup. Kadang-kadang orang miskin ni bukan kata nak bersedekah. Kadang-kadang makan untuk diri sendiri pun tak lepas. Jadi macam mana nak sedekah? Jadi dalam isu ni, saya nampak sahabat Nabi ni ada satu kesungguhan. Yang mana kesungguhan mereka ni berlumba-lumba dalam nak memperlakukan kebaikan. Yang ni dalam istilah Islam kita panggil dia ghibtah. Dengki dari sudut yang positif. Iaitu berlumba. Orang ni buat baik, kita pun nak kejar dia, nak tiru dia, ataupun nak menyaingi dia dari sudut membuat kebaikan. Dia ada hasad yang dilarang. Ada hasad ataupun dengki yang dibenarkan. Dengki ni dengki yang dibenarkan, iaitu dengki sehingga menyebabkan orang yang dengki tu nak kejar dari sudut berlumba-lumba nak buat kebaikan. Fastabiqul khairat. Maka berlumba-lumbalah dalam memperlakukan kebaikan. Tapi ada juga hasad yang dicegah dan dilarang dalam agama ni. Macam mana hasad yang dilarang? Hasad ataupun dengki yang dilarang ialah dengki. Sebelum saya nak tanya, sebelum saya nak hurai masalah definisi dengki ni, kita tahu tak dengki ni apa? Dengki yang dilarang ataupun maksud dengki ni apa? Dengki ni kata para ulama, tamanni zawali ni'mah anil mahsudi lahu. Ataupun anil mahsud. Dengki ni secara umumnya maksud dia adalah mengharapkan nikmat daripada seseorang itu hilang. Itu maksud dengki. So dengki ni ada banyak kategori. Kategori dengki yang dilarang ni adalah yang pertama, dia dengki kepada satu orang bila satu orang tu dapat nikmat, dia dengki dan dia berusaha untuk hilangkan dengki tu daripada orang yang didengki dan supaya nikmat tu kembali pada dia. Itu dengki yang dilarang. Ada juga dengki, orang tu dia dengki dan dia usaha supaya nikmat tu hilang daripada orang yang dia dengki. Walaupun nikmat tu tak kembali pada dia. Yang ni maksimum je dengki. Yang ni teruk. Ataupun dalam bahasa kita kata, kalau aku tak dapat, biar sama-sama tak dapat. Okey. Tapi ada dengki yang dibenarkan. Iaitu dengki dalam urusan kebaikan sehingga menyebabkan seseorang ini mengejar ataupun berlumba dalam melakukan kebaikan sama ataupun melebihi orang yang dia cemburu. Sebenarnya ini bukanlah maksud dengki betul, kan? Dia lebih kepada cemburu dan dia nak supaya dapat menyamai ataupun melebihi kebaikan yang telah dilakukan oleh orang yang dia cemburu itu. Ini satu benda yang sangat baik. Okey. Kemudian dalam hadis ni juga menunjukkan bila sahabat ni bertanya dengan benda ni, mereka kata mereka solat, orang kaya ni solat seperti mana kami solat, mereka berpuasa seperti mana kami berpuasa dan mereka boleh bersedekah, kami tak boleh. Ada satu kecenderungan di kalangan sahabat yang datang ni, mereka ni dalam bab ibadat, mereka tidak pandai-pandai untuk buat benda yang akal mereka rasa baik. Itu satu benda yang sangat bagus. Kerana dalam Islam ni, bila masuk dalam bab ibadat, tak semestinya apa yang akal kita fikir baik, ia adalah baik pada pandangan syarak.
Jadi mereka datang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami nak kejar kebaikan, kami nak berlumba dengan orang kaya dari sudut buat kebaikan. Jadi apakah yang kami perlu buat untuk menjadikan pahala kami setanding ataupun lebih lagi daripada orang kaya? Kerana mereka tahu dalam agama ni bukan semuanya difikirkan dengan akal. Seperti mana kata Ali bin Abi Talib, "Lau kana ad-din kulluhum bil aql, lakana asfala khuf aula bil masah." Atau kama qal, yang mana Ali bin Abi Talib pernah kata, kalaulah agama ini semuanya dengan akal semata-mata, walaupun dalam perkara gaib umpamanya, maka sudah tentulah atas stokin kulit itu lebih, bawah stokin kulit itu lebih utama untuk disapu ketika wuduk berbanding atasnya. Menunjukkan dalam bab agama ni, bab ibadat, bab akidah, ia bergantung kepada nas. Tidak hanya semata-mata dengan akal. Baik. So mereka datang berjumpa dengan Nabi SAW, mereka jawab, mereka tanya soalan ni. Apa yang perlu mereka lakukan untuk menjadikan pahala mereka ini melebihi ataupun menyamai ataupun paling tidak mereka boleh tandingi orang-orang kaya dari sudut melakukan kebaikan. Maka Nabi SAW pun jawab. Nabi kata, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Tidakkah Allah telah menjadikan untuk kamu sesuatu yang kamu boleh bersedekah? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya Nabi sebut kat mereka ini, kepada orang-orang yang mempunyai sedikit kesempitan rezeki yang tidak mampu untuk bersedekah ni, Nabi